Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan tengok pula bahagian subtopik yang terakhir untuk chapter 7 tingkatan 1 dan kita akan habis belajarlah chapter ni. Cikgu akan bagi latihan pada akhir video. Lepas kamu sudah habis tengok video ni, cikgu akan bagi latihan. Okey, so kita tengok yang paling akhir adalah langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran. Okay, so macam mana cara kita mencegah dan mengawal pencemaran ni adalah melalui pendidikan. Okay, so melalui pendidikan ni maksudnya melalui kempen dan iklan di media. So contoh kalau kita sudah tahu pencemaran udara adalah daripada contohnya pembakaran terbuka. Contoh daripada pembakaran terbuka, so kita mestilah mendidik masyarakat ataupun orang-orang yang suka ataupun selalu membakar sampah, okey, membuat pembakaran terbuka. Jadi kita haruslah memberikan pendidikan, haruslah memberikan pengetahuan kepada mereka keburukan-keburukan dan juga kesan-kesan kalau berlakunya pencemaran udara kalau mereka selalu membuat pembakaran terbuka. So macam mana kita mendidik mereka, macam mana kita memberitahu keburukan-keburukan adalah melalui kempen. Okay, melalui kempen dan iklan di media. So kempen dan iklan di media ni adalah kategori dalam pendidikan lah. Kita mendidik, kita memberitahu mereka, oh benda ni kamu tidak sepatutnya lakukan kerana dia akan menyebabkan pengumpulan karbon monoksida, karbon dioksida dan juga bumi ni akan menjadi panas, contoh. Okey. So satu lagi cara untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara adalah kita guna sains dan teknologi. Okay, so sains dan teknologi. So gunakan petrol yang tidak berpelambung. Apa maksud dia sains dan teknologi? Sains dan teknologi adalah penggunaan contohnya macam petrol. Macam mana kita dapat petrol? Petrol kita dapat daripada kerak bumi contoh. Okey, macam mana kita dapat? Kita pergi ke dasar laut, guna mesin-mesin, guna offshore punya peralatan dan itu adalah teknologi sains. Okey, so petroleum yang tidak berpelambung contoh, dan juga kita guna cerobong yang tinggi di kilang. So kalau ada kilang yang menggunakan cerobong yang rendah, so dia akan menerukan lagi pencemaran udara. Tapi kalau diorang menggunakan cerobong yang tinggi, so pencemaran udara dia berkuranglah sedikit. Okay? Bukanlah 100% hilang sebab kita masih lagi membakar bahan kimia, tetapi cerobong yang tinggi dia akan mengurangkan. Okay? Bukannya 100% hilang tapi mengurangkan. Jadi, apakah ini petroleum yang tidak berpelambung dan cerobong yang tidak tinggi? Cerobong yang tinggi, so kita tengok slide yang seterusnya. Okey, so tadi macam cikgu cakap, kita boleh memberitahu masyarakat melalui pendidikan, kempen dan iklan. So contohnya kita ada kempen, okay? Kita ada kempen, kita ada iklan. So kempen dia adalah kesedaran alam sekitar, macam kita beritahu mereka kita haruslah menanam, okay, menjaga tanam-tanaman. Kalau kita berpembalakan, tanam balik, okay? Ataupun kita guna recycle. Bila ada kertas, bila ada tin plastik, bila ada benda-benda yang kita boleh kitar semula, kita kitar semula, contohnya kaca. Dan juga kita akan beritahu masyarakat-masyarakat melalui kempen, melalui talk, okay? Melalui bengkel, contohnya keburukan-keburukan. Kalau selalu berlaku ni asap-asap dan juga karbon monoksida, karbon dioksida, asap-asap kilang, asap-asap kimia, okey, dia akan menyebabkan kerosakan pada bumi kita, semakin panas, okey, dan juga ini kita beritahulah masyarakat keburukan-keburukan kepada haiwan-haiwan yang lain disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia contoh. Okey, so tadi cikgu juga ada cakap gunakan petroleum yang tidak berpelambung. So petroleum yang tidak berpelambung adalah contohnya macam petroleum 95, RON 95. Sebab itulah kalau contoh kamu pernah tengok ibu ayah kamu isi minyak,
akan ada satu yang warna kuning adalah minyak biasa, okey. Tapi yang warna hijau RON 95 adalah dia lebih mahal. Kenapa dia lebih mahal? Sebab dia tidak berplumbum ataupun unleaded. Okey, dia tidak berplumbum ataupun unleaded, so dia adalah lebih mahal. So benda ni adalah adalah lebih baik untuk kita punya ke alam sekitar. Okay, berbanding dengan petroleum biasa yang dekat stesen minyak warna kuning selalunya hose dia. So yang warna kuning tu adalah petroleum yang ada plumbum. So dia tidak bagus untuk kita punya persekitaran bila dia dibakar. Tapi kalau 95 ni dia kan tidak ada lead, dia tidak ada plumbum. So bila dibakar di dalam kereta dia adalah kurang sedikit. Okay, so tadi juga yang kedua kita tengok cerobong yang tinggi di kilang. So ni contohnya adalah cerobong yang tinggi di kilang. So bila cerobong yang tinggi di kilang-kilang ni adalah kuranglah sikit kita punya pencemaran berbanding dengan cerobong yang rendah. Okay. So tu adalah cara untuk kita menjaga alam sekitar kita. So ada lagi dua cara untuk mencegah ataupun mengawal pencemaran udara. Yang ketiga adalah peranan masyarakat. Peranan masyarakat maksudnya kita, kamu, adik kamu, ibu ayah kamu, pakcik-pakcik kamu, makcik-pakcik. So peranan masyarakat, kita semua manusia dekat muka bumi ini. So bagaimana cara untuk kita mengawal pencemaran udara adalah kita elakkan pembakaran terbuka. Okay, memang ada orang yang suka buat pembakaran terbuka, tapi kalau kita boleh elakkan, maksudnya kita buang jala sampah tu, tidak perlulah bakar, adalah lebih baik. Okay, jadi dia tidak akan mengeluarkan bahan-bahan kimia akibat pembakaran tersebut. Okay, dan juga peranan masyarakat kita kenakan denda yang berat. Okay, kita kenakan denda yang berat. Contohnya fine 300, 200 contoh. Okay, sesiapa yang suka membuat pembakaran terbuka, kita boleh denda. Boleh fine mereka sebab kita tahu benda ni yang akan menyebabkan muka bumi ni semakin panas. Sebab ada karbon dioksida, karbon monoksida, semua dah. Jadi bahan-bahan kimia ni apabila dibakar mengeluarkan gas, dia akan menyebabkan bumi ini menjadi semakin panas. Okay. Jadi kita tengok yang terakhir adalah perundangan. So undang-undang sebenarnya. Perundangan ni adalah undang-undang. So undang-undang, akta-akta, contoh. So menguatkuasa akta pengawalan pencemaran udara. So contohnya bila ada orang membakar sampah ke apa, kita ada akta, kita ada denda. Okay, kita ada akta cakap kita tidak boleh membakar sampah macam ni. Kita kena buat cerobong tinggi contohnya dekat kilang. So ada akta, ada peraturan, ada undang-undang yang kita perlu ikut. So tu boleh mengawal pencemaran udara. Okay, dia bukanlah boleh 100% membuang pencemaran udara, tidak. Kita akan selalunya ada sebab setiap hari orang akan mungkin ada yang akan suka bakar sampah. Setiap hari akan ada orang naik motor, naik taksi, naik bas, naik kereta. So akan sentiasa ada sahaja pencemaran udara. Tapi kita boleh kawal, kita boleh kurangkan sedikit. Okay? Jadi macam inilah cara masyarakat. Okay? Cara masyarakat memainkan peranan. Tengok macam ni, cuaca panas, elakkan pembakaran terbuka. Okay? Dan hubungi Jabatan Alam Sekitar kalau kita ingin melaporkan apa-apa kebakaran. Okey, so maksudnya kita akan memainkan peranan kita sebagai masyarakat. Kalau kita nampak ada orang buat pembakaran kecil, kita telefon. Okay, kita telefon, kita hubungi Jabatan Alam Sekitar dan maklumkan dengan mereka. Okey, ini juga adalah salah satu masyarakat. Kita scan barcode ni, okey, dan dia akan bawa kepada satu laman web dan kita akan salurkan kita punya aduan-aduan ataupun kita boleh tengok macam mana cara untuk hentikan pembakaran terbuka. Okay. So yang terakhir sini adalah akta-akta. Okay, akta-akta. Maksudnya kita punya perundangan. So akta-akta ni adalah contoh macam peraturan-peraturan yang kita kena ikut, apa yang kita kena buat untuk elakkan pembakaran, apa yang kita kena buat untuk kurangkan pembakaran, apa yang kita tidak boleh lakukan, apa yang kita boleh lakukan. Itu adalah akta-akta undang-undang yang perlu dipatuhi oleh kita lah, oleh masyarakat.
Okey, jadi kenapa kita kena buat benda-benda ni adalah kenapa kita kena kekalkan udara yang bersih? Nombor satu adalah untuk teruskan kehidupan manusia dan benda hidup yang lain. So maksudnya supaya kehidupan manusia sentiasa sihat, sentiasa baik, tidaklah kita sakit kepala, sakit-sakit paru-paru, jantung, contoh batuk-batuk. Kalau kita ada udara yang bersih, kita akan hidup dengan lebih baik, okey, dengan lebih baik. Okey, sebab kita punya kesihatan akan lebih terjamin. Tidaklah kita hidup bawa-bawa asap rokok ataupun bawa-bawa kebakaran. Kita tahu benda-benda tu, asap-asap tu berlaku adalah disebab pembakaran bahan kimia. Dan bahan kimia sendiri adalah tidak baik dan dia akan menjadi lebih teruk kalau kita bakar bahan kimia tersebut. So, dia tidak bagus untuk organ-organ dalaman contoh. Jadi, kalau kita ada udara yang sihat juga, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. So, tidaklah kita perlu balik-balik mengingatkan masyarakat yang kita kena bersihkan, kita tidak boleh buat pembakaran sampah, tidak boleh ni. Jadi, negara-negara lain pun akan mahu menjalankan macam proses perdagangan contohnya dengan negara kita, Malaysia, dan perkembangan ekonomi pun akan berkembang. Okay? So, itu sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Jadi, cikgu akan bagi sedikit latihan sebab kamu habis sudah belajar chapter 7 dan nanti kita akan tengok video untuk chapter 8. Okay, mungkin minggu depan selepas kamu siapkan kamu punya latihan yang cikgu bagi hari ini. Okay, so seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.